بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Apa khabar semua sihat? Alhamdulillah. Pagi ni Alhamdulillah ya, ceria, cerah. Apa dia? Tenang. Dah kenyang. Oh dah kenyang. Oh cik dah kenyang cik. Oh Salsa tak kenyang lagi cik. Tidur. Salsa makan kurma dah licik je cik. Alhamdulillah ya, bagi tenaga sikit. Kalau tak kan nanti mabuk lagi macam minggu lepas. Tak, minggu lepas tu Salsa mabuk sebab Salsa lari. Salsa lari ni pada minggu ke hujung. Sampai sini dulu start kan. Macam nafas belum sampai lagi. Dia punya air tak naik. Mabuk dia buat. Mabuk terus. Dah jadi orang gula ni cik kan? Sial pasal macam-macam. Okey baik, Alhamdulillah ya. Pada pagi ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kita Al-Bidayah wal Nihayah. Saya rasa kita kena hilang tadi. Al-Bidayah wal Nihayah. Okay. Perbincangan kita berada di halaman yang keberapa? 185. Okey, teman-teman kita di rumah juga. Saya hilang lagi sini. Teman-teman kita di rumah juga sila ya lihat muka surat 185. Ada ke orang online dengan kita ni? Oh ada 10 orang. Siapa 10 orang? Siapa 10 orang ni? Tak tengok? Kak Zah ada? Kak Zah kat sini? Kak Zah, awak ni tengok dulu. Ramai lagi belum masuk ke sebab hari ni kita cepat sikit. Okey lah, tak apa. Nanti tunggulah mereka masuk. Masukkanlah diri masing-masing. Okey baik, jadi kita berada di halaman 185. 185. Ke mana ni? Sekejap saya tak nak nanti tengah-tengah dia berhenti. Sekejap. Stop. Sila. Kesalahan orang tu. Wan. Wan. Hilang Wan. Hilang. Dia ada kerja tadi. Kenapa ya? Dia bikin ke apa macam kena terima dia saya tak ada. Tengok Wan. Apa tu bagi Wan ni? Yang ada kat bawah teman tu tak bagus. Wan yang bagus. Okey. Okey. Mereka lagi hilang ke tak? Okey, terima kasih. Okey, baik, Alhamdulillah. Muka surat kita 185. Kita akan bincangkan tentang bersatunya seluruh tentera Islam dan persiapan peperangan. Peperangan apa ini? Peperangan Yarmouk. Okey, jangan lupa nama peperangannya. Ya, peperangan Yarmouk. Okey, semua okey? Okey. Baik. Bersatunya seluruh tentera Islam dan persiapan peperangan.
Ketika tentera Rom beserta para panglimanya berkumpul di Al-Waqusa. Okey, bacaannya gitu. Di Al-Waqusa, maka para sahabat berpindah dari tempat lama mereka ke satu tempat yang berdekatan dengan tentera Romawi, di sebuah jalan yang tidak memiliki jalan alternatif lainnya kecuali jalan itu sahaja. Okey, nama tempat ini sebutannya Al-Waqusa. Sad Sad. Siapa tu? Kita belajar dengan soal. Oh, Sad. Oh gitu. Okey. Ada kata Itu itu mengaji, cik. Bukan mengaji. Saya kalau mengajar mengaji, cik, susah. Satu saya tak mengajar mengaji. penting apa? Jangan lupa saya ni dulu saya ustazah mengajar hafazan Al-Quran. Saya nak cerita sikit dulu masa saya mengajar, saya kecil-kecil dulu, kecil dulu. Tak umur saya 21, saya dah mula mengajar lah. Tapi saya mengajar ajar orang untuk menghafal Al-Quran. Ada satu, saya tak tahulah mana nenek tu pergi. Ada satu nenek tu umur dia 68 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Muda lagi. Muda tapi dia hafal Quran. Sampai dia kata juz amma tu dengan saya macam Masya Allah, ingatan dia tu Masya Allah. Maknanya apa? Kita kalau ada keinginan yang kuat dapat gitu. Okey. Tapi tadi yang bagus. Al-Waqusa. Sad aja gitu. Al-Waqusa, ya. Ejaannya gitu. Baik. Jadi, maka para sahabat berpindah dari tempat lama mereka ke suatu tempat yang berdekatan dengan tentera Romawi, itu tentera Rom, di sebuah jalan yang tidak memiliki jalan alternatif lainnya kecuali jalan itu. Dan di sini kita ada sahabat Nabi yang bernama Amr bin al-As. Dia berkata, "Bergembiralah wahai saudara-saudaraku sekalian. Demi Allah, pasukan Rom telah terkepung. Setiap tentera yang terkepung, sedikit sekali bagi mereka peluang untuk menang." Jadi keadaan ini daripada keseluruhan apa yang disebutkan oleh Amr bin al-As dalam dialognya ini, kita dapati tentera muslimin menempatkan diri mereka di satu tempat yang mana menyebabkan tentera Rom terkepung, yang menyebabkan kalau mereka lari masih lagi dapat ditangkap ataupun dapat dikejar lah. Okay? Baik, ketika para sahabat berkumpul untuk bermusyawarah bagaimana cara mereka bergerak menuju Rom, ketika itu para panglima duduk untuk mengikuti musyawarah itu. Datanglah Abu Sufyan dan dia berkata, "Aku tidak pernah menyangka akan diberi umur panjang hingga dapat menyaksikan satu perkumpulan untuk menyusun siasat perang." Siasat perang maksudnya taktik ataupun satu apa namanya? Strategi, Masya Allah, satu strategi peperangan sementara aku tidak hadir di situ. Setelah itu dia mengusulkan, ini cadangan daripada Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan dia usulkan kepada tentera atau panglima perang dalam peperangan Yarmouk, yang mana dia kata pasukan dibahagi menjadi 3. Jadi dia cadangan Abu Sufyan begini. Dia kata tentera muslimin bagi kepada 3. Satu, kan? Dia kata sepertiga, betul tak? Mana tadi ayatnya? Sepertiganya bersiap-siap di depan tentera Rom. Kemudian sepertiga lainnya yang terdiri dari perbekalan dan para wanita. Orang perempuan pun ikut pergi perang pada masa tu. Ya, kita nak ikut pergi perang. Kakak
tak sensiang dah. Sensiang dia. Sayang kat tangan saja. No, nak hebat dia. Ya. Tapi pada zaman ni, bahkan tu pada zaman Nabi SAW sendiri, kita dah bagi Aisyah radhiyallahu anha ya ada ikut dalam peperangan. Maknanya golongan wanita tidak terkecuali lah. Ya, jika mereka mampu, kan mereka ada kemampuan untuk turut serta dalam peperangan itu, boleh. Jadi di sini disebutkan bahawa di sepertiga kaki dia bahagi ialah satu kumpulan tentera yang bawa perbekalan. Perbekalan ni kita boleh panggil sebagai bahan makanan, ya, ataupun kita panggil apa? Weapons, senjata yang backup dia lah. Weapons, kemudian bawa kenderaan lah, maksud unta yang lebihannya kan, ini dipanggil sebagai perbekalan. Dan dalam kumpulan yang sepertiga yang kedua ini ada kaum wanita di situ. Kebiasaannya kaum wanita ni tugas mereka ialah membantu untuk merawat mana-mana tentera muslimin yang cedera. Ya, keadaannya begitu. Baik, jadi seterusnya sepertiga lagi ialah Khalid dengan tenteranya di bahagian yang belakang. Jadi apa kata Abu Sufyan di sini? Dia kata, jika musuh dalam mencapai perkemahan wanita dan perbekalan mereka, maka Khalid akan segera berpindah ke depan kaum wanita dan mereka dapat menyelamatkan diri ke tempat yang lapang di belakang Khalid dan pasukannya. Dia kira macam ni tau. Bila bahagian kumpulan tentera yang bawa bekal dengan wanita ni, dia kat tengah-tengah. Kalau pihak musuh sampai di tengah, Khalid akan terus ke depan untuk menyelamatkan para wanita dan bahan perbekalan tadi. So wanita dia akan pergi ke bahagian belakang. Kalau wanita dekat belakang, last sekali apa-apa jadi dekat belakang, tak ada orang akan selamatkan. So ini kebijaksanaan Abu Sufyan ketika dia meletakkan strategi ataupun susun atur bagi peperangan Yarmouk ini. Maka sebab dia kata, apa-apa jadi di bahagian tengah, yang tengah akan lari ke belakang, okay? Yang belakang akan pergi depan. So begitu keadaannya. Jadi dia kata begini, mana ni? Khalid akan segera berpindah ke depan kaum wanita dan mereka dapat menyelamatkan diri ke tempat yang lapang di belakang Khalid dan pasukannya. Sambil menunggu kedatangan bala bantuan lah, maksudnya tentera-tentera yang lain. Mereka pun segera melaksanakan pendapat itu dan itulah idea yang terbaik. Sebab dia ada banyak, yang ini antara idea yang pertama yang diusulkan oleh Abu Sufyan yang mana diaplikasikanlah di dalam peperangan tersebut. Baik, kita lihat di sini pada muka surat yang berikutnya. Ketika Khalid sampai di Syam, bahan tiba sebagai bala bantuan ataupun tentera bantuan untuk pasukan Rom. Bahan ni yang Mahan pula kan, nama dia kita dah tukar jadi Mahan kan. So apa-apa yang Mahan jadi Mahan. Mahan tiba sebagai bala bantuan tentera untuk pasukan Rom, lengkap dengan membawa para pendeta, uskup maupun pihak gereja untuk memberikan motivasi kepada pasukan agar agama Nasrani menang. Sempurnalah jumlah pasukan Rom pada waktu itu menjadi 240,000. Betul tak saya sebut? Betul ya? Okey. 240,000 pasukan. Yang mana kita lihat macam ni. Tentera Rom dua empat kosong 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 kosong. Betul ya? Salah confused. Baik, dia ada 3 kan di situ, diberikan kepada 3. Yang mana pertama mana 80,000 pasukan. Tengok keadaan dia. Dia betul-betul tak nak bagi tentera dia lari kan. Pernah tak kita baca mana-mana teks dalam sejarah peperangan Islam yang merantai tentera? Tak ada kan? Tengok. Dia betul-betul 80,000 yang mereka rantai. Jadi berperang dalam keadaan yang begitu.
Kemudian 80,000 pasukan berkuda. Lagi 80,000 jalan kaki. Jadi total 240,000. Baik, seterusnya kita lihat di sini Sa'id ibn Umar, ini riwayat daripada beliau lah. Dia kata sebahagian orang mengatakan bahawa pasukan yang dirantai berjumlah 10,000 pasukan. Maknanya ada pendapat yang lain kata bukan 80,000 tapi 100,000. Ya, ada juga pendapat yang begitu. Setiap 10 orang dirantai menjadi satu agar tidak dapat melarikan diri. Wallahu a'lam. Jadi di sini Sa'id ibn Umar juga berkata, ya, daripada riwayat beliau, kemudian Ikrimah datang membawa tenteranya hingga sempurna jumlah pasukan sahabat menjadi 30,000 hingga 40,000 pasukan. Ini tentera muslimin. Tentera muslimin jumlahnya sama tak? Kurang, ya? Jauh sangat, ya? Jauh banyak. Berapa tadi? 30, ya? Betul. Betul, ya? Baik. Kalau kita rujuk pada teks asalnya, saya dapati disebutkan bahawa 3 bermula daripada angka 36,000. Okey, teks asal kitab ini dalam bahasa Arab disebutkan sittata wa thalathina alfan. Okey, 36,000 tentera muslimin bermulalah, bukan 30, kan? Jadi saya lebih cenderunglah untuk mengambil 36,000 ini sebagai angka awal bagi jumlah tentera muslimin dalam peperangan Yarmouk. Jadi kita boleh kata di sini jumlah pasukan sahabat pada masa itu 36 hingga 40,000 pasukan. Baik, Khalid melihat pasukan kaum muslimin terbahagi-bahagi. Jadi ingat tak lagi pesanan Abu Bakar kepada Khalid? Apa pesanan dia kepada Khalid? Bila dia sampai di tempat ini, dia akan jadi ketua pasukan. Pada masa itu ada berapa ramai panglima? 4, yes. Ada 4 orang. Okey, 4 orang ini dia terbahagi kepada 4 pasukan tentera. Jadi bila Khalid sampai, Abu Bakar ada kata kepada Khalid, nanti bila kamu sampai di sana, kamulah yang akan menjadi pemimpin tentera tertinggi bagi tentera muslimin. Maka sebab itu, ketika Khalid melihat pasukan kaum muslimin terbahagi-bahagi, ada pasukan Abu Ubaidah di satu sisi, kan, kemudian ada pasukan Amr bin al-As, ada pasukan Syurahbil bin Hasanah, maka Khalid menginstruksikan, maknanya di sini Khalid keluarkan arahan. Ya, Khalid ibn al-Walid keluarkan arahan, semua bersatu. Okey, semua bersatu, yang mana dia kata untuk menyatukan diri dan melarang mereka bercerai-berai dan berselisih. Pasukan Islam mulai berkumpul dan berhadapan dengan pihak musuh pada awal bulan Jamadil Akhir. Disitulah Khalid berpidato di hadapan tenteranya. Setelah memuji Allah, dia mulai berbicara. Baik, di sini ada teks daripada khutbah Khalid ibn al-Walid kepada para tenteranya, yang mana beliau menyatakan begini: sesungguhnya hari ini adalah salah satu dari hari-hari milik Allah. Tidak layak pada hari ini berbangga-bangga ataupun melampaui batas. Ikhlaskan niat kalian dalam berjihad hanya kerana Allah. Sesungguhnya hari ini adalah hari penentu bagi hari esok. Dan di belakang tu kan ada teks ni, dia kata gini kepada mereka: jika kita berhasil memukul mundur mereka pada hari ini hingga ke parit-parit mereka, maka kita akan terus mendesak mereka. Tetapi jika pada hari ini kita dikalahkan oleh mereka, maka selama-lamanya kita tidak akan dapat berjaya lagi. Ini kita panggil sebagai ayat motivasi
untuk tentera muslimin ya, agar sentiasa semangatnya kental. Sebab apa tadi kita lihat jumlah kita sedikit, nak lawan dengan 240,000, dia satu jumlah yang sukar lah ya kalau dilihat secara dasarnya untuk berhadapan. Maka sebab itu penting di sini semangat diberikan kepada tentera muslimin agar mereka terus-terusan berjiwa kental dan sabar untuk berhadapan dengan pihak musuh dalam peperangan Yarmouk. Baik, seterusnya ya, kita lihat pada halaman 187. Di situ ada satu subtopik iaitu mobilisasi pasukan. Mobilisasi ni apa maknanya? Transfer? Bergerak? Selain daripada transfer, bergerak lagi? Apa dia? Pas message kan kita panggil ia satu keadaan yang mengerahkan tenaga pihak tentera kan, maknanya satu keadaan yang mana pengerahan orang untuk sertai askar, ataupun kita kata pengerahan tenaga bagi pihak tentera untuk berhadapan dengan pihak musuh. Baik, kita lihat di sini diberikan penjelasan yang bagaimana tentera muslimin ya meletakkan pasukannya, apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Di situ dijelaskan kepada kita pada peperangan ini tentera Rom keluar dalam jumlah yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Maknanya tentera Rom biasa keluar berperang dengan jumlah yang besar, tetapi peperangan ini yang paling besar. Sebelumnya mereka tak pernah keluar dengan jumlah yang 240,000 orang ini. Okey. Begitu juga dengan tentera muslimin. Khalid juga membawa jumlah pasukan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Arab. Okey. Kemudian kata Khalid membawa sebanyak 30 hingga 40 regu, dan pada setiap regu terdiri dari 1,000 orang pasukan. Jadi 30 to 40, 30-40 regu ni maksudnya kumpulan-kumpulan kecil, tentera-tentera yang diletakkan dalam kumpulan-kumpulan kecil. Pada masa itu ada 30 hingga 40, dan setiap kumpulan itu ada 1,000 orang tentera. Okey. Kemudian kita lihat di sini, Abu Ubaidah mengambil posisi di jantung pasukan. Jantung pasukan ni apa? Tengah? Three quarter? 2.6? Apa? Asal kalau numbers tadi. Jangan kelirukan saya dengan numbers. Macam mana? Depan ke tengah? Tengah. Bagasan tengah. Oh, jantung tengah? Kau jantung hati. Suka. Ya, dekat tengah. Macam gitu, insyaAllah. Kejap ya. Saya rasa tengah, tapi bila baca balik macam dekat depan. Okey, kebiasaan kita kata bahagian tengah ni jantung kan, tapi dia adalah utama. Yes, utama. Maksudnya yang depan. Okey. Jadi kita kata di sini pasukan yang depan itu diketuai oleh Abu Ubaidah. Kemudian di bahagian kanan ada siapa di situ? Amr bin al-As. Dan Amr bin al-As dia ditemani oleh Syurahbil bin Hasanah. Dan di sebelah kiri pasukan pula kita ada Yazid bin Abu Sufyan. Lebih dari itu, Khalid mengangkat untuk tiap regu pasukan seorang pemimpin. Dan dalam peperangan ini ada departmen-departmen dia. Ada departmen yang bagi saya dalam peperangan yang lain kita tak pernah bincangkan sebegini. Sebab apa? Kalau kita lihat di sini ada satu departmen kan yang ditubuhkan, iaitu untuk mencari maklumat, informasi. Hal itu diserahkan kepada Qabal bin Ashar dan sebagai penanggungjawab perbekalan. Jadi yang uruskan hal-hal perbekalan itu tadi
Ya, tentang makanan, tentang senjata, perbekalan senjata dan semuanya diserahkan kepada Abdullah ibn Mas'ud. Yang menjadi qadi ketika itu adalah Abu Darda. Qadi ni buat apa, nak nikahkan orang ke? Tak kalah tengah-tengah orang nikahkan orang ya. Maknanya kalau ada berlaku apa-apa, dia akan menjadi ketua untuk memutuskan hukuman, memberikan keputusan. Selalunya qadi begitu keadaannya. Jadi Abu Darda ini semua di kalangan sahabat Nabi ya. Kemudian bertindak sebagai pemberi nasihat dan motivasi kepada pasukan adalah Abu Sufyan ibn Harb. Dan ada qari juga. Ada qari iaitu yang membaca Al-Quran di situ. Pada mereka waktu itu yang mengelilingi pasukan, yang mana qari ini dia membacakan kepada mereka surah Al-Anfal dan ayat-ayat jihad yang namanya adalah Al-Miqdad bin Al-Aswad. So adalah ya orang-orang tertentu yang diwakilkan, diberikan tugas untuk mengetuai pekerjaan, mengetuai kerja-kerja inilah. Baik, di sisi lain kita dapati pasukan Rom dia maju dengan kesombongannya. Nampak tak? Dia highlight dengan kesombongannya membawa pasukan besar hingga menutupi seluruh tempat yang ada, baik daerah yang lapang maupun daerah yang sulit. Maknanya daerah yang sempit lah ya pada masa itu, seolah-olah mereka awan hitam. Mereka berteriak-teriak, mengangkat suara tinggi-tinggi sementara para pendeta berjalan mengelilingi tentera, membacakan Injil sambil memotivasi mereka untuk semangat berperang. Sama juga tadi tentera Islam pun ada ya, yang bacakan Al-Quran. Ini pun jugalah ada. Ini samalah keadaannya. Baik, Khalid membawa kudanya menuju Abu Ubaidah dan berkata kepadanya, sekarang ni pasukan berkuda ada satu strategi ya yang Khalid ingin usulkan kepada Abu Ubaidah, yang mana dia kata gini, Abu Ubaidah dan berkata kepadanya, aku akan memberikan usulan. Maknanya Khalid kata dia nak bagi pendapat ya kepada Abu Ubaidah. Dan di sini Abu Ubaidah berkata kepada Khalid, katakanlah apa usulmu, maka aku akan mendengar dan mematuhinya. Khalid berkata, musuh pasti menyiapkan pasukan besar yang tak dapat dihalangi untuk dapat membobol. Membobol ni maksudnya merosakkan ya pertahanan kita. Aku khawatir pertahanan sayap kiri dan sayap kanan kita akan musnah, akan rosak. Oleh kerana itu, menurut pendapatku, kita harus membagi pasukan berkuda menjadi dua pasukan. Asalnya pasukan berkuda dalam peperangan Yarmouk hanya satu. Tapi kerana melihat keadaan dan situasi pada masa itu kan, Khalid usulkan kita bagi dua untuk membantu pasukan yang tak naik kuda. Okey? Maka di situ Khalid kata kepada dia, satu pasukan ditempatkan di sebelah sayap kanan dan yang lain ditempatkan di sayap kiri. Hingga apabila pasukan Romawi berhasil masuk ke dalam pasukan itu, pertahanan kita di sayap kiri atau sayap kanan, para pasukan berkuda dapat berperanan membantu mereka dan kita datang menyerbu mereka dari belakang. Itu tujuannya kenapa dibahagi dua. Jadi apa-apa yang terjadi kepada pasukan yang berjalan kaki tadi kan, tentera berkuda dapat bantu daripada sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Segera Khalid masuk ke dalam pasukan berkuda yang berada di belakang pertahanan sayap kanan dan Qais bin Hubairah di sayap kiri. Khalid memerintahkan Abu Ubaidah agar mundur ke belakang dari posisi tengah ke belakang, agar jika ada dari tentera Islam yang berlari mundur akan rasa malu melihatnya dan kembali ke medan pertempuran. Kalau kita lihat tentera Rom tadi kan, dia tak nak bagi tentera dia lari, dia buat apa? Dia rentai. Tentera Islam buat macam mana? Dia letak Abu Ubaidah kat belakang. Jadi kalau ada siapa-siapa nak lari, Abu Ubaidah nampak. Tentera ini lari. Abu nampak pula. So mereka rasa malu, mereka akan teruskan dengan peperangan itu. Okey, ini maksud Khalid lah kenapa letak Abu Ubaidah di belakang.
Baik, kemudian kita lihat di sini ya, Abu Ubaidah menyerahkan posisi tengah yang sebelumnya ia tempati kepada Sa'id bin Zaid, salah seorang dari 10 orang yang dijamin Rasulullah SAW masuk syurga. Kemudian Khalid bergerak ke tempat para wanita sambil memberikan instruction kepada mereka agar bersiap-siap dengan pisau belati serta tongkat-tongkat. Jadi orang perempuan pun ada senjata mereka yang tersendiri ya diberikan. Mereka juga ada tongkat ni saya tak tahu lah, mungkin nak pukul kepala. Mungkin lah ya. Maknanya sebagai mempertahankan diri lah ya, untuk senjata yang dipegang oleh wanita. Jadi Khalid berkata, siapa saja yang kalian jumpa melarikan diri dari pasukan, maka bunuhlah dia. Khalid ni garang betul lah. Setelah itu Khalid kembali ke posisinya. Itu kita lihatlah ya sebagai antara perkara yang boleh kita bincangkan pada pagi ini. Baik, selesai ya kita untuk perbincangan itu. Baik, sekejap bagi selesai nama ini. Kita akan masuk kepada pengajaran. Ada 2 pengajaran yang ingin saya bawa pada pagi ini berkenaan dengan perbincangan kita dalam peperangan Yarmuk tadi. Okey, kita lihat begini. Pertama, agak-agak saya nak cakap apa? Tadi dalam teks khutbah Khalid cakap apa? Betul, Khalid berikan motivasi. Apa intipati daripada motivasi yang diberikan oleh Khalid? Niat, okay, tapi niat ada dulu. Sebelum itu, yes, jangan berbangga dan jangan melampaui batas. Baik, pengajaran kita yang pertama ialah sombong dan melampaui batas ia bukan kunci kejayaan kita, ya. Sebagai seorang muslimah, 2 ciri ini, iaitu sombong dan melampaui batas, perlu kita buang daripada diri. Sebab dia bukan kunci kejayaan dalam hidup kita. Dia tak boleh bawa kita ke mana, ya. Jadi sebab itu Khalid ibn al-Walid dia nasihatkan kepada tentera dia. Pertama sekali, kan, mungkin kita kata orang yang menyertai peperangan ini, mereka ni ada rasa banggalah pada diri mereka kerana menyertai satu misi yang begitu besar. Jadi ini berkaitan dengan niat. Sebab tu sebelum dia cerita atau sebelum dia nasihatkan tentang niat itu tadi, pertama sekali dia kata kepada tenteranya tadi ialah, pada hari ini tidak layak, pada hari ini berbangga-bangga ataupun melampaui batas. Sebenarnya pada hari apa pun kita tak layak untuk berbangga dan melampaui batas. Namun pada hari itu, kerana ia adalah satu peristiwa yang begitu besar, ya, kita nak berhadapan dengan pihak musuh. Jadi kena jaga niat kita. Kalau kita sombong, kalau kita melampaui batas, kita rasa kita tentera muslimin, kita mesti menang, dia takkan bawa kita ke mana. Sebab niat itu tadi dia boleh berubah, ya, kepada niat-niat yang tidak ikhlas kerana Allah. Lagipun kita tahulah, ya, dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi banyak mengajarkan kepada kita agar kita tidak berpakaian dengan pakaian sombong. Sebab itu dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menegaskan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dzarrah min kibr. Tidak akan masuk syurga orang yang mana dalam hatinya walaupun ada sekecil zarah daripada kesombongan. Kerana syurga tempatnya bukan untuk orang yang
ada kesombongan. Yang proud dengan diri dia, yang rasa diri dia hebat. Okay? Yang rasa diri dia hebat, yang rasa diri dia bagus, yang selalu look down pada orang lain. Syurga bukan tempat untuk orang yang begini. Jadi, ada di kalangan para sahabat tanya kepada Nabi, "Ya macam mana Rasulullah? Kalau kita pakai baju cantik, kan? Kalau kita pakai sepatu yang cantik, adakah itu termasuk pada kesombongan?" Nabi kata tidak. Nabi berikan yang define. Ya, Nabi berikan definisi kesombongan di sini. Nabi kata apa? Sombong ini ialah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kita bila dinamakan sombong itu ada dua ciri. Satu, sombong ialah bila engkau menolak kebenaran. Okey, kedua ialah bila kita meremehkan orang lain. Jadi di sini kita lihat orang yang sombong, dia kebiasaannya dia tak boleh terima kebenaran. Walaupun benda itu betul, walaupun benda itulah yang ada, yang kita dah beritahu kepada dia, tapi sombong. Kita cakap apa pun tak nak terima. No, this is ini pendapat saya, awak kena terima. Tak kisahlah, kan? Pendapat awak lagi bagus ke, pendapat awak lagi betul ke, tak. Yang ni, padahal pendapat dia memang langsung tak boleh pakai, tapi dia paksa kita untuk dengar pendapat dia. Ini tanda orang yang sombong. Dia tak fikirkan. Ya, mungkin ada orang melihat apa yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan. Contohnya kita kata, tak sesuai dengan keadaan. Jadi tampil, ada orang yang tampil memberikan cadangan yang lain, berikan sesuatu perkara yang lain untuk mengubah suai keadaan itu supaya jadi lebih baik. Contoh macam inilah ya, kita ni kalau masak, kalau rasa tak sedap, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Sedap. Oh, makan. Kan? Mak kita makan, mak kita kata, "Tak, ni kurang garam lah." Iya kok, tak ada lah. Mak masak cara lain, kakak masak cara lain. Ini tak boleh gitu. Ini awal-awal ya. Awal-awal kita ni nak tumbuhkan rasa sombong dalam diri kita. Kita nak berikan sana tu, mak kita cakap betul tu. Apa kata kau letak sikit daun limau, bukan limau ni? Tak ada. Tak ada. Itu mak dengan mak kita, dia betul dengan member kita. Ni mak aku masak kan? Mak aku masak cara gini, mak aku masak cara gini sudah. Kau penting kau makan sudah. Kita sombong. Padahal mungkin kawan kita ni nak betulkan. Kawan kita ni nak beritahu kepada kita untuk memperbaguskan lagi resepi itu. Kan? So kita ni mana-mana yang baik, mana-mana yang kita rasa okey, terimalah dengan lapang dada. Kalau tak nak terima sudah, jangan gila pula. Kan cakap macam-macam lagi kan. Sibuk lah, kepo lah macam tu kan. Saya dengan sini. Saya, pernah tengok tak saya post gambar saya di tandas? Ada saya letak di Instagram saya kan. Saya letak, saya baru habis masuk tandas. Ramai orang mesej, ajar saya macam mana nak masuk tandas. Tak lama. Pernah suka tak? Subhanallah, saya kata. Kenapa sama macam sekali ya? Tapi kita cakap apa? Terima kasih. Sudah, terima kasih. Alhamdulillah. Kurang-kurang saya lain je lah kan. Komen-komen. Saza, kalau nak cuci tangan macam ini. Orang kita macam ini. Macam-macam. Dulu saya pernah jemur cadar. Makcik-makcik ni sikit kita. Macam mana cara nak jemur cadar? Subhanallah, saya kata. Kita tahu lah dia macam nak jemur cadar kan. Lain kali jemur cadar gini. Oh dia saya pergi sampai saya. So kita, sudahlah. Yelah, tak apalah. Tak apalah. Orang nak kongsi ilmu dia. Sudah ya, kita betul. Takkan kita nak reply, "Cik, kan saya ni budak-budak, anak cik. Macam mana suka? Macam mana nak jemur baju? Umur saya ni cik. Kita kalau sombong, kita cakap gitu." Tapi sudahlah kan. Orang nak ajar kita terima saja. Alhamdulillah ya. Mungkin next time kita boleh try cara dia. Sebenarnya okey dia. Takkan dia nak tunjuk kita cukup baju dia beri sampai saya. Okey, mula-mula ya muslimah dia buat baju macam ini. Mungkin kalau cara kita tak ada orang mau komen. Kita tunjukkan dia punya hasil. Betul tak? Kita cuci tandas tunjukkan hasil dia okey dah. Saya cantik gini. Takkan saya nak tunjuk macam saya berus. Takkan saya nak tunjuk macam mana saya guna apa. Orang tengok saya ada guna produk apa yang sampai
Mungkin ada orang cakap, ataupun kita, mak mertua kita tegur kita, mak kita tegur kita, suami kita tegur kita. Kadang-kadang suami tegur kita pun kita tak boleh terima tau. Betul tak? Maknanya betul tu. Suami tegur kita, kita tak boleh terima. Kan? Akhirnya kita, yang you ni cubalah, you ni kalau pagi-pagi you bangun awal sikit, kapan buat sarapan untuk I. Aku selama ni okey pun. Tak nak kalah. Selama ni okey pun. Sebab tiba-tiba suami buat sarapan. Kita dah ngomong. Rosak. Tenang dulu kita ni. Ya, tenang dulu. Mungkin dia perlukan something. Maksudnya, mungkin dia rasa dia perlukan sarapan. Mungkin ada sudut kesihatan dan sebagainya. Kalau kabut nak sarapan kat luar tak sempat. Relax dulu kita ni. Jangan kita rasa lifestyle kita begitu-begitulah sampai ke akhirnya. Tak dapat diubah. Kita teguran suami itu, baguslah dia bangun awal sikit. Jadi maknanya dapat siapkan sarapan, budak-budak bangun tu senang. Kita senang kan? So kita ni relax dulu. Dengan tiba-tiba kita terus tolak. Kan? Terus tolak tak boleh terima. Kenapa macam tu? Terus tolak tak boleh terima. Dan ngomong, okey apa selama ni? Asal, you tak suka I. Apa ada masalah? Kita dah suruh pemilik kan? Apa masalah? You suka perempuan lain? Macam-macam spekulasi yang kita fikir. Ni drama TV lah ya. Saya kalau buat skrip cerita ni bagus juga. Kita drama macam drama. Padahal suami cuma cakap sikit je. Jadi panjang. Jadi yes. Itu yang buat dah banyak panjang. Merajuk seminggu. Suami terpaksa beli bunga. Kan? Suami tak beli bunga, merajuk lagi. You ada merajuk tak pujuk apa macam itu. So kita ni relax lah dulu ya. Apa-apa teguran, apa-apa yang diberikan kepada kita, dengar dulu. Okey, dengar dulu, terima. Jangan terus kita tolak. Sebab ciri-ciri orang yang sombong ialah kita terus tolak. Kita tak boleh terima walaupun hal itu adalah perkara yang benar. Baik, seterusnya meremehkan orang lain. Kenapa tadi Khalid ibn Al-Walid dia gabungkan sombong dan melampaui batas? Kerana dua perkara ini bila ada pada diri kita, kita akan jadi orang yang melampaui batas. Ya, kita dah menolak kebenaran tadi, kita meremehkan orang lain, kita akan buat apa sahaja supaya orang itu dengar cakap kita. Sebab kita remehkan dia. Mungkin kita boleh menzalimi, ya, kita boleh menzalimi dia, kita boleh fitnah, kita boleh buat apa sajalah perkara-perkara yang tak baik yang melampaui batas, yang mengeluarkan kita daripada garisan syariat. Bila kita terkeluar daripada garisan syariat ini, yang menyebabkan kita melampaui batas itu tadi, inilah yang menjadikan kita orang yang keikhlasannya. Okay, so kita masuk pada poin kita yang kedua. Keikhlasannya agak sedikit goyah. Sebab itu tadi, pertama, kita jangan sombong, jangan melampaui batas. Orang yang tak sombong, orang yang tak melampaui batas, insya-Allah keikhlasannya sentiasa terjaga pada jalan yang benar. Jadi di sini Khalid bin Al-Walid dia kata apa? Ikhlaskan niat kalian dalam berjihad hanya kerana Allah. Apa-apa pun kita buat ya, niat kita kena ikhlas. Kerana apa? Syarat diterima amalan kita. Ya, sebagai seorang muslimah kena faham ini. Apa-apa yang kita buat, kita nak Allah terima. Amalan kita, amal ibadah kita, amal baik kita, syarat pertama ialah ikhlas kerana Allah. Okey, ikhlas kerana Allah. Keikhlasan kita inilah yang akan menentukan pengakhiran kita di mana. Sebab jangan lupa, Nabi SAW ada berikan kepada kita dengan contoh 3 orang yang mana antara yang pertama akan diadili oleh Allah di hari kiamat. Siapa ingat 3 orang itu siapa? 1. Yes, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bawa dulu, ya, untuk diadili. Orang yang mati syahid ini diceritakan dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim dengan panjang lebar. Nabi ceritakan Allah datangkan dia menghadap, ditunjukkan kepada dia nikmat-nikmat orang yang mati syahid. Ya, tunjukkan nikmat-nikmat orang mati syahid, maknanya keutamaan, ganjaran yang boleh diperoleh oleh dia sebagai orang yang mati syahid itu tadi.
Dan dia pun mengakui tentang hal itu. Lalu Allah tanya pada dia, kenapa engkau dapat semua nikmat ini? Kenapa kau dapat semua nikmat ini? Dia kata apa? Kerana aku berperang kerana engkau ya Allah. Itu jawapan dia. Tapi dengan Allah tak boleh kita bohong. Sebab Allah malah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Orang di sekitar kita tak tahu. Ya, orang nampak oh dia bagus, mati syahid gini-gini kan. Orang tak tahu. Kita hanya berhusnuzan dengan apa yang ada pada zahir orang lain. Ini keadaan kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang terdapat dalam hati masing-masing kita ni sebagai hamba Allah. Allah kata pada dia, kadzabta engkau bohong. Engkau buat, engkau perang ni semua supaya apa? Orang gelar diri engkau sebagai pahlawan, orang yang pemberani. Sebab itu engkau berperang di jalan Allah, bukan kerana Allah. Apa berlaku kepada dia? Allah perintahkan supaya dia ini dihirit dengan wajahnya, lalu dicampakkan dia ke dalam api neraka Allah. Sebab itu ikhlas kena jaga. Ya. Kedua, orang yang dia belajar, baca Quran, Allah datangkan dia di hadapan, Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang patut diperoleh oleh mereka yang belajar ilmu, mereka yang baca Al-Quran, kan? Dia pun mengaku, oh memang saya patut dapat semua nikmat-nikmat ini. Allah tanya sebagaimana soalan yang Allah tanyakan kepada orang yang mati syahid itu, kenapa engkau patut dapat benda ni? Kan kenapa kau patut dapat benda ni? Dia kata, sebab saya belajar kerana Allah, saya baca Al-Quran kerana Allah. Tapi Allah sekali lagi, Allah kata, kadzabta, kau bohong. Engkau belajar supaya orang gelarkan engkau sebagai ilmuwan. Orang cakap kita pandai kan? Pandai kau? Yelah, kau ada. Kau ada, aku pandai tu kan? Action, sombong, bijak sebenarnya. Mungkin begitu keadaan dia belajar. Ya? Kemudian Allah kata kepada orang yang baca Al-Quran ni, engkau baca Al-Quran bukan kerana aku, tapi engkau baca Al-Quran kerana engkau ingin dipanggil sebagai qari, dikenal ramai sebagai orang yang membaca Al-Quran. Allah berikan azab yang sama kepada orang ini, sebagaimana orang yang mati syahid itu tadi, dihiritkan wajahnya lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Masuk kepada orang yang ketiga, orang yang derma. Ya, dia Allah berikan keluasan daripada sudut rezeki. Allah berikan kepada dia dengan kemewahan. Alhamdulillah, orang ini, ya, kemewahan dia, keluasan rezeki yang Allah berikan kepada dia dilakukan pada tempat yang betul. Okey, diinfakkan, dia sedekahkan di jalan Allah. Lalu orang ini Allah datangkan di hadapan, Allah beritahu kepada dia nikmat-nikmat yang patut dia peroleh, kan? Sebagai orang yang sentiasa menginfakkan harta jalan Allah, dan dia mengakui memang patut dia dapat semua itu. Memang patut dapat semua itu. Allah tanya pada dia, kenapa engkau patut dapat semua ini? Dia kata, yelah, sebab saya infakkan, saya tak tinggalkan satu pun harta saya, melainkan saya nak infak di jalan Allah. Dia kata gitu. Allah kata, kau bohong. Kau infakkan harta engkau bukan kerana aku, tapi engkau infakkan harta engkau ialah kerana engkau nak digelar sebagai dermawan. Nak orang cakap, bagus Sakinah, derma, ya Allah, Allah mula rezeki kau. Kita nak orang puji kita, kita nak orang angkat kita dengan amal ibadah kita. Ini namanya tiada keikhlasan. Sebab itu Khalid ibn Al-Walid nasihatkan kepada tenteranya, okey, ikut dalam peperangan, niat kita kena jaga lillahi ta'ala. Kalau kita mati, kita tak mati dengan sia-sia. Begitu. Ya, kalau kita mati dalam peperangan ini, walaupun jumlah tadi 24,000 lawan, 36 hingga 40 ribu orang tu tadi kan, possibility untuk kita nak balik lagi tak ada? Tak ada. Kemungkinan besar memang tak akan balik. Sebab keadaan tenteranya begitu. Tapi
Orang yang mana dia meniatkan niat dia itu tak ikhlas kerana Allah, kalau dia mati, dia bukan mati dalam keadaan yang sia-sia. Kerana kena ingat, hidup kita bukan hanya semata-mata dunia. Hidup kita adalah satu keadaan yang akan bawa kita ke akhirat. Dan akhirat itu destinasi akhir kita yang akan kita kejar. Yang menjadi kunci kejayaan yang terbesar bagi seorang yang beriman kepada Allah adalah syurga. Ya, pegang ni baik-baik kata-kata saya. Kita berjaya, bukan benda-benda lain kita berjaya tu, dia tak ada apa-apa. Tapi kejayaan kita, orang yang beriman ini sebagai seorang muslimah, yang paling besar apabila nanti kelak di akhirat kita berjaya masuk ke dalam syurga Allah. Itu kejayaan yang paling besar dalam diri kita sebagai seorang hamba Allah. Sekarang kita berjaya macam-macam. Mungkin berperang ini menang, kan? Ataupun konteks kita, kan? Dapat jadi isi yang solehah, alhamdulillah semua, ya? Macam-macam kita dapat. Excel in your examination ke apa, kan? Cemerlang, bagus, ada status, ada kekayaan, semua ada. Dilihat sebagai satu kayu ukur kejayaan seseorang. Tapi kena ingat betul-betul, kejayaan kita yang sebenar adalah kejayaan kita bila kita dapat masuk melangkahkan kaki kita ke dalam syurga Allah. Itu yang perlu kita kejar. Ya, yang perlu kita kejar selama mana kita ada kehidupan kita. Supaya apa? Kita jadi orang yang benar-benar berjaya. Yang Allah tempatkan dalam syurganya. Okey, itu sahaja pengajar kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Terima kasih. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.